Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy dan hari ni Kama ada terima satu email daripada salah seorang subscriber Kama yang berkongsi pengalaman dia dan bagi Kama sangat-sangat rare. Sebab kisah yang dia nak kongsi dengan kita hari ni adalah pengalaman seram yang berlaku dekat dia sewaktu dia ada dekat atas kapal. So, kita akan dengar kisah seram hantu laut lah guys. Kamu tahu korang dah tak sabar sangat nak dengar kisah ni. So sebelum tu jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So pengalaman seram yang nak diceritakan oleh salah seorang subscriber kami hari ini adalah pengalaman seram dia waktu dia bekerja praktikal dekat atas kapal offshore. Dan kami bagi tahu awal-awal segala nama, tempat, institusi apa semua terpaksa dirahsiakan atas sebab-sebab tertentu. Jadi kita mulakan dengan nama pemilik kisah seram ni. Kita bagi nama Aji, bukan nama sebenar. So Aji ni berasal daripada Klang dan kejadian ni berlaku waktu Aji ni masih student, masih belajar pada tahun 2014. Dan masa tu Aji seorang pelajar diploma kejuruteraan perkapalan dekat sebuah IPT dalam Malaysia ni lah. Pada tahun 2013 lagi sepatutnya Aji ni dah masuk kerja, dah start praktikal lah, dah cari tempat untuk kerja kan. Tapi disebabkan jurusan Aji ni memang susah sikit sebabkan kapal terhad. Jadi terpaksalah Aji ni menunggu dan terus menunggu sampai hampir lebih daripada 6 bulan jugalah dia menunggu untuk dapat tempat nak praktikal ni. So nak dipendekkan cerita, pada bulan Februari 2014 Aji telah diterima oleh satu syarikat ni untuk masuk praktikal. So bila dia dah start dekat atas kapal ni guys, Aji pun mulalah tanda tangan satu kontrak untuk setahun tanpa cuti langsung. So benda ni sebenarnya normal lah untuk jurusan praktikal dia ni. So memang setahun tu diorang memang tak akan balik langsung tau. Jadi masuklah sebulan pertama, semua okey, berjalan dengan lancar. Aji pun buat tugas-tugas dia dengan baik dan sambil-sambil tu dia menimba ilmu engineering daripada engineer-engineer yang ada dekat atas kapal tu. Sampailah lepas sebulan Aji ni telah ditukarkan kepada kapal lain. Dan korang tahu tak, bermula dari sinilah Aji mula experience something yang sangat-sangat pelik yang pernah berlaku dalam hidup dia. So waktu tu malam and then dia dah selesai lah buat segala tugas-tugas dia. Sampailah waktu tu dah pukul 2 pagi sebenarnya. And Aji ni dia suka lepak, tapi dia suka lepak seorang-seorang. Dia jenis yang suka lepak seorang-seorang sambil minum kopi dekat depan deck kapal tu, yang kat tepi-tepi kapal tu, sambil dia menikmati keindahan alam, keindahan laut dan cahaya bulan katanya. Dan masa itulah kadang-kadang Aji ni nampak ada benda lain selain dia dekat laut tu. Wah, maksudnya dia nampak something makhluk dekat laut tu tau. Which is Aji menggambarkan rupa makhluk yang dia nampak tu seperti mayat. Tapi macam mayat yang telah diawet sebab dia nampak kering dengan rambut dia yang panjang, warna hitam dan menggerbang. Dan kadang-kadang Aji juga ada rasa macam ada orang tengah berdiri tau kat belakang dia. Dan bila dia toleh, memang tak ada siapa-siapa pun. Dan setiap kali benda ni berlaku, memang Aji dah macam rasa biasa ke benda ni berlaku dekat atas kapal. Jadi Aji pun teruslah beredar masuk ke bilik ataupun ke tempat lain. Sebab Aji fikir, yelah, laut kan memang tempat dia kan. So dah kita pergi tempat dia, tak pelik lah kalau dia pun ada. So Kama cubalah cari satu hadis ni dan Kama jumpa hadis riwayat Muslim. Kama cakap awal-awal Kama memang tak arif bab-bab ni. So kalau ada pembetulan ke apa, korang boleh share dekat komen bawah ni. Kama jumpa hadis riwayat Muslim ni, kata Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya, which is rumah dia lah kan, di lautan. Dan di sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, iaitu mengacau ataupun membencanai umat manusia. Dan maka siapa yang lebih besar membuat bencana,
tialah yang lebih besar jasanya ataupun terhormat dalam kalangan mereka. So memang selain daripada hutan, lautan juga merupakan tempat jin, selain daripada apa lagi, rumah yang kosong ataupun rumah yang terbiar, tandas dan sebagainya. So kita sambung baliklah kisah Aji tadi kan. Bila lama-lama Aji mula perasan yang perangai dia dah berubah, which is dia dah jadi lebih pendiam, tak banyak bercakap, dan dia mula rasa nak menyendiri, nak rasa sorang-sorang. Dia tak nak bercampur dengan orang lain. Sampailah satu hari ni, kapal tempat dia praktikal tu akan berlabuh dekat pelabuhan Kemaman tau. Dan di sinilah Haji kata berlaku kejadian yang bagi dia agak ekstrim. So bermulalah dengan pagi hari tu, kapten dia bagi kru-kru yang off duty turun ke darat untuk beli barang keperluan peribadi ataupun nak jalan-jalan ke. So inilah masanya untuk diorang turun ke darat. Setelah sebulan diorang tengok je laut kan. So waktu tu Haji ni dia turun darat dengan 2 orang senior college dia. Diorang sewa kereta, lepas tu diorang naik bertiga, dan tempat pertama yang diorang tuju adalah bank. Of course lah, diorang nak pergi shopping kan, so mesti nak keluarkan duit dulu daripada mesin ATM. Bila sampai je bank, Haji ni mula perasan yang segala tindakan yang dibuat selepas ni adalah luar kawalan dia, tapi dia sedar. Dia sedar apa yang dia buat, tapi dia tak tahu kenapa dia pergi buat benda tu. Seolah-olah macam memang bukan dia yang kawal lah diri dia waktu tu. And Haji kata mungkin apa yang dia kena ni sama macam apa yang jadi dekat Kamar waktu Kamar bergaduh dengan kakak Kamar, lepas tu berkurung dalam toilet. Yang cerita ni Kamar ada cerita dekat YouTube Kamar dulu tu kan. So Haji mendescribekan perasaan dia tu sama macam perasaan Kamar waktu Kamar cerita pasal benda tu. So tengah 2 orang senior dia tu beratur dekat depan mesin ATM tu, Haji ni dia keluar daripada bank tu dan mula berjalan tanpa arah tuju. Dia tak tahu kenapa dia berjalan. Dan waktu dia berjalan keluar ni pun, senior 2 orang tu tak sedar yang dia dah keluar daripada situ. And korang tahu tak, dia tak perasan yang dia dah berjalan sebenarnya hampir 2 jam. 2 jam tu lama tu. Dan sepanjang dia berjalan tu, dalam hati dia berfikir tau, macam apa yang aku buat ni? Aku nak jalan pergi mana ni? Tapi dia teruskan je berjalan, dan lepas 2 jam akhirnya dia sampai dekat satu stesen bas dekat Express Kemaman. Dan korang tahu tak yang peliknya? Haji ni dia terus beli tiket KL, sedangkan dia tak tahu pun kenapa dia nak pergi KL dan dia nak buat apa dekat KL tu, sedangkan tak ada siapa-siapa pun kenalan dia ke adik-beradik ke saudara mara, kawan-kawan yang ada dekat KL tu. Lepas tu dia pun naiklah bas yang ke KL tu, dan untuk pengetahuan, bas Kemaman ke KL ni akan singgah beberapa tempat untuk turunkan penumpang lah, sebab tak semua penumpang yang naik bas tu akan turun ke KL kan. Jadi destination pertama adalah Kuantan. Sampai je bas ni dekat Kuantan, bas memberhentikan kenderaan tu, tiba-tiba Haji ni melulu turun. Dan dia masih dengan perasaan pelik dengan diri sendiri sebab dia tak tahu kenapa dia buat benda ni. Tapi Haji kata nasib baik jugalah dia turun dekat situ sebab rumah family dia ni memang dekat Kuantan. So semasa dia sampai kat Kuantan tu, sekali lagi Haji ni berjalan tanpa tujuan. Seharian tahu dia berjalan tu. Ada bunyi renovation yang cuba melawan suara saya, jadi saya terpaksa dekatkan mic. So tadi Haji kata dia berjalan seharian kan. Yang korang tahu tak, yang peliknya, kaki Haji ni memang tak ada rasa letih langsung. Lengoh pun tak ada. So dia berjalan tu sampai dah ke malam tau. Bila dah hari dah malam, dia pun singgahlah masjid untuk tumpang tidur. Sampai dia dekat masjid, dia terus solat isyak. Dan selepas solat isyak, ada seorang pakcik ni datang tegur dia. And then dia sajalah tanyakan, anak ni dari mana? Sebab pakcik ni tak pernah nampak pula Haji ni dekat masjid ni. So bermula dari saat itulah, Haji mangkau. Bermula dari saat itulah Haji ni mula tak boleh nak bercakap. Dia cuba bercakap tapi tak keluar suara. Bukannya dia rasa macam mulut dia tu terkunci. Tak. Dia just suara tu tak keluar daripada anak tekak. Bila dia cuba macam nak bercakap tu, pakcik itu pun macam pandang pelik kan dekat Haji ni. Dan akhirnya Haji cuba nak cakap dengan pakcik ni dengan isyarat tangan yang dia tak boleh bercakap. Macam tu.
Lepas tu Haji ni cubalah sembang dengan pakcik tu kan. Tapi dia cuba sembang melalui telefon. Dia type and then tunjuk kat pakcik tu. Macam itulah cara dia bersembang. So perbualan tu sampai situ je. And then Haji terpaksa bermalam dekat masjid tu. Sampailah dah masuk subuh, pakcik tu datang sekali lagi dekat Haji. Dan yang peliknya, Haji masih lagi tak boleh nak bercakap. Pakcik tu datang bagi salam. Haji just angguk, senyum dan jawab salam tu dalam hati je. So tak dapatlah nak sembang dengan pakcik tu pun, sebab waktu tu Bilal dah start ikomat. Dan apa yang ajaibnya, Haji kata dia boleh lafazkan bacaan solat tanpa masalah. Tiba-tiba suara boleh keluar dah waktu dia nak solat. Dan lepas solat isyak, dia nak carilah balik pakcik tadi tu untuk bagi tahu yang dia sebenarnya tak bisu kan. Dah ada balik suara dia. Tapi bila jumpa dengan pakcik tu, sekali lagi dia tak dapat bercakap. Sekali lagi suara tak keluar daripada tekak dia. Jadi dia mula lagi pelik, kenapa ini berlaku dengan aku sebenarnya ni. Sampailah hari dah cerah, dia pun sambunglah perjalanan dia, which is dia tak tahu pun nak pergi mana sebenarnya. Dia berjalan je, masih dengan perasaan pelik dengan perbuatan dia ni. Dan sampailah seharian dia berjalan, mestilah dia rasa lapar kan. Bila lapar, dia pun berhentilah dekat satu kedai makan. Order makan pun guna isyarat tangan sebab masih lagi tak boleh nak bercakap. Dan korang tahu tak, masa hari kedua ni sebenarnya family si Haji ni, dia dah buat laporan polis sebab Haji hilang. Semua orang tak tahu. Yelah, dua senior tu pun tak perasan Haji keluar kan. So mungkin dua orang senior tu yang bagi tahu family Haji yang Haji ni hilang. Rupa-rupanya memang ramai gila call Haji tapi tak dapat. Dan Haji kata mungkin sebab phone dia memang ada problem pun. Dia pun on sekejap-sekejap je handphone dia tu. Haji pun pelik tau. Dia kata, nak kata aku kena rasuk, takkanlah aku pandai pula nak pergi cari makan, nak pergi solat pula kat masjid kan. So Haji rasa macam dia tak kena rasuk pun. Jadi dia makin pelik lah dengan diri dia waktu tu. So sampai dah malam yang hari kedua ni, Haji pergi sekali lagi cari masjid untuk singgah bermalam. Tapi kali ni bukan masjid yang sama lah, masjid yang lain pula. Dan lepas solat isyak semua, dia buka lah handphone dia. And memang dia terkejut sebab banyak gila miss call, banyak gila WhatsApp message, terutama sekali daripada family. Dan dalam banyak-banyak tu, Haji cuma buka satu je message, iaitu message daripada arwah ayah dia. Which is saya dia cakap, Haji, ada kat mana tu? Baliklah. And lepas dia baca ayat tu, Haji tak balas. Dia terus melulu keluar daripada masjid dan terus berjalan ke rumah. Dan korang tahu tak, jarak dari masjid tu nak balik ke rumah adalah 38 km. Ya Allah, gila berjalan kaki kan. Dan Haji kata separuh daripada perjalanan tu kena melalui jalan yang sunyi, gelap, tak berlampu, yang kiri kanannya ditemani ladang sawit. Sebab Haji kata rumah Haji ni memang kawasan Felda, so no one dalam banyak kelapa sawit. Dan Haji pun decide untuk berjalan kaki sampai ke rumah. Dan dia pun mulakan perjalanan tu pukul 1 pagi. Dan korang tahu tak pukul berapa dia sampai? Pukul 8 pagi, 8 pagi lama gila weh. Dia memang berjalan tanpa henti tau. Dan Haji kata sepanjang dia berjalan balik tu ada jugalah beberapa kali motor, kereta berhenti sekejap untuk tumpangkan Haji ni. Tapi Haji tolak. Dia pun tolak guna isyarat tangan sebab waktu tu suara masih tak keluar daripada mulut dia. Sampailah pukul 8 pagi tu, akhirnya dia sampai kat rumah family dia. Dia nampak ayah dia tengah sapu-sapu kat laman luar kan. Dia terus salam ayah dia, terus peluk arwah ayah dia. And arwah ayah dia tanya, kamu ni hilang ke mana? Tapi Haji tak jawab, dia cuma senyum. Lepas tu dia masuk rumah dan salam mak dia. Mak dia pun tanya, kamu ni ke mana hilang? So Haji pun cubalah bagi tahu mak dia yang dia tak boleh nak bercakap guna isyarat tangan. Tapi mak dia tak faham. Sebab dah kenapa pula anak aku tiba-tiba bisu kan? Jadi mak dia pun panggil lah arwah ayah dia ni, cakap yang anak dia ni cakap dia tak boleh nak bercakap. Tiba-tiba ayah dia cakap, patutlah tengok dia balik tadi, saya memang nampak ada sesuatu. So rupanya arwah ayah Haji ni ada something, boleh berubat macam tu lah. Ada juga ilmu-ilmu ni lah dengan makhluk halus semua. Tapi Haji kata taklah pakar. So waktu tu ayah Haji ni terus baca sikit ayat suci Al-Quran sambil pandang ke arah Haji. Lepas tu dia terus cakap,
ni kena panggil Rahman ni. And then ayah Haji ni terus capai phone and call Pakcik Rahman. And Pakcik Rahman tu adalah kawan ayah dia yang lebih pandai mengubat orang lah. So bila Pakcik Rahman sampai, ayah dia pun ceritalah apa yang berlaku sebenarnya dekat anak dia apa semua. And Pakcik Rahman pun mulakan rawatan. Pakcik Rahman minta sebiji telur ayam. Dia suruh Haji ni baring and selakkan baju kat bahagian perut. Lepas tu Pakcik Rahim pun letakkan telur tu dekat atas perut dia sambil memegang telur tu. And Pakcik Rahman pun mulalah baca ayat suci Al-Quran. And masa tu Haji kata memang beremang seluruh bulu rumah dia. Sebab dia rasa macam ada sesuatu yang bergerak dari dalam seluruh tubuh badan dia ni menuju ke telur tu, which is dekat atas perut dia. Lepas tu Pakcik Rahman ni suruhlah Haji ni duduk dan cuba berselawat. And Haji sangat-sangat lega sebab selepas daripada tu dia dah boleh bercakap semula. Dan Haji kata syukur kepada Allah, sesungguhnya tiada satu perkara yang berlaku melainkan dengan izinnya. Dan telur tu pun Pakcik Rahman ni suruh Haji ni buang ke dalam sungai. Dan mak dia ada jugalah tanya dekat Pakcik Rahman ni kan, dari mana datangnya jin ni sebenarnya yang duduk dalam badan anak dia ni. And then Pakcik Rahman tu cakap jin tu sebenarnya datang daripada laut dan dia suka tengok Haji ni. Sebab tu dia masuk dalam badan Haji. Wallahualam. Mungkin sebab Haji ni dia suka bersendirian. And waktu 2 pagi tu sambil menikmati keindahan alam, tiba-tiba ada makhluk lain tengah usah crush. Macam tu lah ibaratnya. Tapi bahaya ya bila jin ni suka manusia, which is perbuatan tu memang dilarang. But when it happens, it's really dangerous. So hari ni kita dengar jin perempuan suka dekat manusia lelaki. So itulah kisahnya yang dikongsikan. Kamu rasa sangat-sangat, so itulah kisahnya yang dikongsikan oleh Haji ni. Sangat-sangat rare pengalaman seram kali ni kan. So kamu harap adalah pengajaran atau iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah kali ni. Thank you kepada pemilik cerita ni sebab sudi berkongsi pengalaman ni. Kamu rasa kalau dia cuba bercerita dekat orang sekeliling dia pun susah untuk orang percaya kan. Thank you juga yang tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.